Okey, so baru-baru ni pihak Oppo Malaysia telah melancarkan siri Oppo Reno 7 5G terbaru untuk pasaran Malaysia. Jadi kita ada dua device terbaru lah, iaitu Oppo Reno 7 5G dan Oppo Reno 7 Pro 5G. Walaupun nama dua-dua ni ada bunyi dia macam lebih kurang sama kan, just tak ada Pro je. Tapi hakikatnya kedua-dua smartphone ni dia mempunyai perbezaan yang ketara lah dari segi penawaran spesifikasi dan paling terutama dari segi dia punya desain luaran. Tapi hari ni aku, yalah macam kau tajuk korang tengok, aku hari ni bukan nak bercerita berkenaan dengan perbezaan di antara kedua-dua device ni. Aku hari ni nak berikan pendapat peribadi aku setelah menggunakan Oppo Reno 7 5G ni hampir nak dekat, aku rasa dah 10 hari macam tu lah. Jadi salam guys, Muaz Malik di sini. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Okey, kalau korang nak beli smartphone daripada Oppo lah kan, apa benda pertama yang korang akan tengok terlebih dahulu? Kalau aku merasakan yang mana kebanyakan orang kalau dia nak beli smartphone daripada Oppo, memang antara benda pertama yang dia orang akan tengok adalah kemampuan kamera dia lah. Sebab kalau kita tengok iklan-iklan daripada Oppo pun, memang kebanyakannya memang, yalah iklan tu dia memang akan fokus lebih dekat dia punya feature-feature kamera yang ada dekat smartphone tu kan. Jadi untuk Oppo Reno 7 5G ni, korang akan dapat total 4 setup kamera yang mana ada 3 kamera dekat bahagian belakang ni, iaitu pertama kamera utama 64 megapiksel HD kamera, lepas tu kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut darjah 118 dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk dia punya kamera hadapan pula, kamera selfie tu ada satu je lah dekat bahagian punch hole ni kan, iaitu dia punya kamera dia ni adalah bersaiz 32 megapiksel. Dan kalau nak cerita berkenaan dengan gambar yang boleh dihasilkan oleh Oppo Reno 7 5G ni, aku memang tak ada banyak lah nak komplain lah kan berkenaan dengan kemampuan kamera utama dia ni. Overall apa yang aku nampak memang cukup mantap lah hasil dia tu. Dia punya gambar pun memang cukup sharp, dan dia punya performance HDR dia pun dilihat sangat stabil lah untuk kebanyakan gambar yang aku ambil. Dan antara feature baru yang ada pada Oppo Reno 7 5G ni adalah keupayaan untuk korang ambil portrait. Yes, korang mesti pelik kan, bukan semua smartphone sebelum ni Oppo semua memang dah ada portrait ke? Yes, memang betul. Tapi portrait dekat sistem fungsi portrait pada Oppo Reno 7 5G ni, dia ada bagi extra lagi lah, benda yang baru lagi lah, yang mana kali ni korang boleh adjust aperture dia tu daripada f16 sampailah ke f0.95. So kalau korang guna 0.95 tu, memang bokeh dan blur dekat belakang tu dia akan jadi blur teruk lah. Dan aku sendiri pun memang suka lah dengan fungsi portrait dia ni. Macam contoh gambar Afiq ni kan, kalau korang tengok dia punya potongan dia tu memang cukup kemas, and pencahayaan untuk gambar tu sendiri pun nampak well balanced. So untuk dia punya kamera utama dengan fungsi portrait dia tu memang overall memang cun lah. Cuma kalau nak cari benda yang tak berapa cun, of course lah, aku rasa korang pun dah tahu dah jawapan aku, iaitu dia punya kamera makro dia. Bagi aku kamera makro dia ni memang agak kurang menarik lah hasil dia tu, walaupun pada pencahayaan yang cukup kan. Aku sebenarnya lagi sanggup gunakan 2x digital zoom daripada kamera utama dia tu, and still boleh dapatkan hasil yang lebih baik berbanding kalau guna kamera makro dia. And kemudian untuk kamera ultra wide dia, bagi aku dia just okay je, tak adalah apa yang special sangat, tak adalah teruk sangat, tak adalah baik sangat. Gambar tu secara overall memang akan nampak kemas lah, cuma disebabkan nilai megapiksel dia yang rendah tu, ketajaman gambar tu memang dia kurang sikit lah, dia tak berapa sharp. Dan kemudian Oppo Reno 7 5G ni juga turut mempunyai fungsi night mode, di mana dia akan terangkan lagi lah gambar tu untuk kelihatan lebih cerah pada waktu malam. Dan last sekali untuk dia punya kamera selfie, yang ni pun aku takkan banyak sangat komplain lah. Overall memang cukup bagus, dan tak kisahlah korang nak ambil gambar yang biasa ke ataupun gambar yang portrait ke, dia memang akan memenuhi lah kehendak selfie korang semua. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh record adalah pada 4K 30 frame per second. Tapi jujur aku cakap lah, macam korang nampak lah, kualiti dia memang agak kurang memuaskan lah, sebab video tu dia memang akan hampir tiada penstabilan image tau. So akan ada banyak lah gegaran pada footage video tu kan. Hanya bila korang turunkan pada 1080p ataupun ultra steady mode, barulah video tu akan nampak lebih stabil, lebih cantik untuk digunakan. Dan apa yang menariknya lagi, antara feature baru yang Oppo letakkan pada Oppo Reno 7 5G ni adalah kebolehan untuk mengambil video portrait. Dia lebih kurang macam fungsi portrait gambar tu yang dia blurkan background tu, tapi dia dalam bentuk video lah. So secara ringkasnya, AI dia akan baca dekat mana subjek tu, dan kemudian dia akan auto blur lah kan bahagian belakang subjek tu. Kat sini pun korang boleh ubah lah ikut aperture berapa yang korang nak. So kalau korang nak blur yang lagi tinggi, korang rendahkan lah sampai 0.95 tu. Kalau tak, korang naikkan je lah sampai f16. So feature ni kalau sebelum ni korang memang akan nampak lah
kan ada pada smartphone daripada Apple, iaitu iPhone 13 series dia orang. Tapi sekarang kalau korang nak guna feature yang lebih kurang sama, adalah dekat Oppo Reno 7 5G ni. And then kemudian benda kedua yang aku rasalah kebanyakan orang akan tengok kalau dia orang nak go for smartphone daripada Oppo, of course lah kan, kamera dah sudah. Kemudian yang kedua, mestilah dia orang akan tengok dari segi dia punya design luaran. And Oppo Reno 7 ni pun aku rasa memang tak terkecuali lah. Memang korang kalau nak beli memang akan tengok dari segi dia punya design dia kan. Yes, dia punya rekaan dia tu, dia memang tak sama lah kan, macam Oppo Reno 7 Pro 5G yang macam petak-petak tu kan. So dia nampak lagi fresh kan, nampak lagi baru lah. Siap ada glow kan, lampu dekat bahagian bump dekat kamera belakang ni semua. Memang cantik lah. Tapi still lah kan, Oppo dia tak lupakan lah kan, Oppo Reno 7 5G ni dia still lagi bagi suntikan khas lah untuk dia punya finishing back panel dia ni. So macam korang boleh nampak, kalau tengok dekat-dekat tu kan, korang boleh nampak lah dia macam ada garisan-garisan halus tu kan. Dia nampak macam seolah-olah macam meteor shower kan. And warna dia ni pun akan berubah mengikut pada angle pantulan cahaya tu. Memang nampak cantik lah. So Oppo namakan benda ni sebagai Oppo Glow. Dan yang lagi bestnya, finishing dia ni adalah jenis matte. Dan finishing matte yang Oppo gunakan ni, dia memang takkan langsung memerangkap cat jari. So tak ada masalah lah kan. Kalau korang tak nak pakai casing pun tak apa, pakai naked macam ni kan. Tapi kalau korang nak pakai casing juga, ikut korang lah. Lagipun dalam kotak, selain daripada dia orang bagi adapter pengecasan tu, Oppo juga ada bagi casing percuma lah untuk korang gunakan. Macam aku memang tak pakai casing lah kan. Dah kan fingerprint semua tak melekat, nampak kemas memanjang, buat apa nak pakai casing tu semua. So aku pakai je lah naked macam ni. Memang sedap lah. So ada dua pilihan warna kalau korang nak go for Oppo Reno 7 5G ni. Satu adalah Star Trail Blue macam yang korang nampak dalam video ni, dan satu lagi adalah Starry Black. Yang mana Starry Black tu warna hitam lah. Jadi dengan finishing dia yang cantik ni, lepas tu kita tambah pula dengan rekaan dia yang nipis, lepas tu ringan kan, 173 gram je. Siap dia punya hujung back panel dia pun jenis melengkung kan. So bila pegang kat tangan tu memang korang akan dapat grip yang secukupnya. Dan yang paling penting sekali, selesa lah kan untuk kita gunakan dia dalam jangka masa yang panjang. Lepas tu satu lagi benda yang best kalau korang nak gunakan Oppo Reno 7 5G ni pada jangka masa yang panjang, memang tak lain tak bukan adalah dia punya skrin hadapan dia lah. Sebab Oppo Reno 7 5G ni dia didatangkan dengan penggunaan skrin hadapan bersaiz 6.4 inch Full HD Plus AMOLED 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz dan sokongan HDR10+. Kemudian dia punya brightness level pun tinggi, iaitu sehingga 800 nits, and dia juga turut menyokong Widevine L1 lah. So tak kisahlah kalau korang nak layan Netflix ke, Disney Plus, Hotstar ke, atau mana-mana aplikasi penstreaman video, memang korang akan dapat paparan HD punya kualiti. Jadi paparan skrin dia ni kalau nak komen, yelah, aku tak tahu nak komen apa. Sebab AMOLED kan. Dengan AMOLED ni, memang macam biasalah. Korang memang akan dapat warna yang cukup vivid, warna yang memang pop. Dan skrin dia pun memang sharp, 409 pixel per inch. Touch response dia pun memang pantas. So kalau korang guna untuk main game ke, macam aku main game dekat skrin phone ni, memang tak ada masalah. Dia memang cukup responsif. Dan akhir sekali pada skrin dia ni juga, korang akan dapat in-display fingerprint scanner yang memang cukup laju, cukup tepat untuk baca cap jari aku. Dan last sekali, barulah kita sampai ke bahagian spesifikasi dalaman dia. Barulah korang akan tengok kan apa dia bagi, chip apa dia semua dia bagi kat dalam kan. Dan untuk Oppo Reno 7 5G ni, dia dikuasakan dengan penggunaan chip perprosesan daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 900 5G yang direka berasaskan 6 nanometer. Dan seperti nama dia tu, of course lah, smartphone ni dia sokong sambungan connectivity 5G, dan untuk Wi-Fi dia gunakan Wi-Fi 6. Kemudian untuk spesifikasi lain, capacity RAM 8GB. Korang juga boleh expand virtual RAM sehingga 5GB. So kira total RAM yang korang akan dapat adalah 13GB. Size storage dia pula 256GB, menyokong dual SIM dan card micro SD. Dia juga datang dengan setup bonus speaker yang memang cukup kuat, cukup lantang bunyi dia tu. Dan pada bahagian bawah ni juga Oppo masih lagi mengekalkan penggunaan port 3.5mm headphone jack. Dan untuk dia punya OS, dia menjalankan sistem operasi ColorOS 12 berasaskan Android 11. Untuk kapasiti bateri dia pula 4500 mAh. Kemudian dalam kotak korang akan dapat adapter pengecasan pantas 65W Super VOOC, yang mana Oppo claim dia boleh charge smartphone ni daripada 0 hingga 100% dalam masa 31 minit. Tapi berdasarkan pengalaman aku, waktu bila aku guna untuk charge ni, dah banyak kali dah aku charge, aku memang sekali pun tak pernah dapat 31 minit tu. Bila aku charge, selalunya aku akan dapat dalam 40 minit untuk full charge. So tak dapat lah yang apa Oppo claim 31 minit tu. Tapi still lah 40 minit tu dia tak jauh lah kan. Dia masih lagi dalam lingkungan pengecasan yang memang pantas lah. Jadi habis buat bateri. So sekarang kalau nak cerita dari segi dia punya day to day performance pula, kat sini aku memang tak jumpa sebarang masalah lah. So far ColorOS yang digunakan pada smartphone ni, dia memang cukup stabil, cukup optimize dengan MediaTek Dimensity 900 5G yang diorang gunakan ni. Dan
performance Dimensity 900 5G ni pun bagi aku cukup bagus. Dia pun lebih kurang sama je level dia macam Snapdragon 845 kan, 695, 768G. So kalau korang nak guna untuk gaming tu pun bagi aku memang tak ada masalah. Dan disebabkan chip dia ni adalah chip jenis yang power efficient 6 nanometer, performance bateri dia pun dia dilihat memang cukup baik. Aku memang sepanjang penggunaan aku tak ada masalah untuk hit 7 jam SOT lah, screen on time. Itu kalau korang gasak lebih lah kan. Kalau korang jenis yang user bukannya heavy user, aku rasa korang boleh dapat lebih daripada tu. Jadi last kali, kalau korang nak go for Oppo Reno 7 5G ni, lepas korang dah tengok dia punya performance kamera, design, screen, spek tu semua, of course lah kan, korang mesti nak tengok dia punya berapa harga jualan dia kan. Maka Oppo Reno 7 5G ni, dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,999 sahaja untuk model 8GB RAM dan 256GB internal storage. Maka kesimpulannya, aku personally memang tak ada masalah dengan Oppo Reno 7 5G ni. Baik dari segi dia punya kamera, dari segi dia punya screen, dari segi dia punya day-to-day performance, semuanya bagi aku memang cukup memuaskan. Cuma still lah kan, adalah few things yang aku tak berapa nak berkenan. Contohnya macam dia punya kamera makro. Kamera makro dia bagi aku memang agak sucks. Dan kemudian yang kedua, dia punya rekaan luaran dia pun dia tak ada apa yang special lah. Aku bukan cerita dari segi dia punya back panel, finishing back panel dia. Finishing back panel dia memang cantik lah. Ni aku cerita dari segi dia punya bentuk dia ni. Bentuk dia ni nampak biasa je. Yes, kalau nak cerita dari segi rekaan luaran dia ni, yelah macam aku pun, aku lebih prefer lah rekaan macam Oppo Reno 7 Pro 5G. Sebab dia punya rekaan dia tu nampak lagi fresh, nampak petak-petak tu, nampak modern, nampak baru. Tapi itulah kan, kalau nak go for model yang Pro tu, memang nak kena tambah duit sikit lah. Sebab model yang Pro tu pun macam aku cerita pada awal video tadi, dari segi spesifikasi pun dah memang dah berbeza. So kalau korang rasa memang tak ada keperluan untuk korang go for model yang Pro kan, yang Oppo Reno 7 Pro 5G tu, model yang non Pro ni pun, Oppo Reno 7 5G ni pun bagi aku memang dah cukup memadai dah untuk kegunaan seharian. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Video perkongsian aku berkenaan dengan Oppo Reno 7 5G. Aku akan letak link pembelian untuk smartphone ni dekat dalam description box di bawah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.